Geografi STPM semester 2 bersama saya Cikgu Ovelin Matanluk dari SMK Sikuati Kudat. Topik pelajaran kita pada hari ini ialah sektor perindustrian bahagian 2. Terdapat 5 objektif pembelajaran untuk topik ini, yaitu yang pertama ialah menjelaskan maksud aglomerasi industri, yang kedua ialah menjelaskan faktor-faktor aglomerasi, yang ketiga ialah menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Malaysia untuk memajukan sektor perindustrian, dan yang keempat ialah menjelaskan kesan sektor perindustrian terhadap alam sekitar. Dan objektif pembelajaran kita yang terakhir ialah menjelaskan langkah-langkah bagi mengatasi masalah kesan perindustrian. Topik pertama yang kita akan belajar pada hari ini ialah aglomerasi industri. Apakah yang dimaksudkan dengan aglomerasi industri? Aglomerasi industri ialah proses pengelompokan industri yang dirancang, dilengkapi kemudahan utility dan pengangkutan, serta mengandungi pelbagai jenis industri yang saling bergantung antara satu sama lain supaya berdekatan antara satu sama lain atau ditempatkan di satu kawasan yang sama untuk memperolehi faedah bersama. Contohnya ialah di Shah Alam dan Petaling Jaya. Kita sudah belajar apakah yang dimaksudkan dengan aglomerasi industri. Seterusnya kita belajar faktor-faktor aglomerasi industri dilaksanakan. Faktor-faktor aglomerasi industri dilaksanakan yang pertama ialah dasar kerajaan. Kerajaan menyediakan kawasan khas untuk industri diletakkan secara berkelompok, lazimnya di kawasan free trade zone yang dilengkapi dengan utility, pengangkutan dan sebagainya. Oleh itu, industri-industri akan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Dasar kerajaan tersebut menarik kemasukan kawasan industri ke kawasan aglomerasi. Seterusnya ialah faktornya ialah menyeimbangkan pembangunan antara kawasan. Aglomerasi industri menyeimbangkan pembangunan antara kawasan ekonomi maju dengan kawasan membangun dan mempelbagaikan ekonomi sesuatu kawasan yang selama ini banyak bergantung kepada ekonomi primer. Faktor ketiga yang menyebabkan aglomerasi industri ialah pengezonan semula guna tanah. Pengezonan semula guna tanah khususnya di kawasan bandar yang sudah padat dan tepu bena. Dan seterusnya ialah memperolehi keuntungan daripada perkongsian kepakaran dan teknologi. Aglomerasi industri bagi sesetengah industri berkemungkinan memerlukan kepakaran dan teknologi yang sama. Seterusnya, faktor kelima ialah penjimatan kos. Kos untuk menyediakan kemudahan infrastruktur dan utility akan menjadi lebih rendah kerana pengelompokan pelbagai jenis industri di kawasan yang sama. Misalnya, industri pembuatan kereta diletakkan berhampiran dengan industri pembuatan tayar dan industri pembuatan cat, aksesori dan alat ganti kereta. Dan faktor yang keenam ialah pasaran dan buruh.
Kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas. Di bandar besar juga mudah untuk memperolehi tenaga buruh yang mahir dan terlatih. Dan faktor ketujuh ialah memperolehi keuntungan daripada perkongsian. Kemudahan asas seperti gudang penyimpanan, store, tempat pelupusan ataupun pelupusan sisa, perkongsian kemudahan perkhidmatan seperti banking, komunikasi, pengangkutan, insurans adalah salah satu faktor aglomerasi industri dilaksanakan. Dan faktor yang terakhir ialah memperolehi pelepasan tarif tertentu. Kawasan pengelompokan industri lazimnya dijadikan kawasan bebas cukai. Justru industri-industri akan tertarik untuk berkelompok bagi memperolehi faedah pelepasan cukai seperti pemberian tarif perintis dan kemudahan-kemudahan fizikal yang lain. Kita sudah belajar 8 faktor aglomerasi industri dan seterusnya kita akan belajar masalah yang dihadapi oleh sektor perindustrian di Malaysia. Masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor perindustrian di Malaysia ialah yang pertama ialah masalah kekurangan modal atau kredit. Masalah yang kedua ialah kekurangan tenaga mahir. Masalah yang ketiga ialah masalah kekurangan bahan mentah. Masalah yang keempat ialah masalah harga di pasaran antarabangsa. Dan seterusnya ialah masalah kekurangan infrastruktur. Dan masalah yang terakhir yang dihadapi oleh sektor perindustrian di Malaysia adalah masalah ketidakstabilan politik. Kita sudah belajar masalah-masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan sektor perindustrian. Seterusnya kita akan lihat contoh soalan yang berkaitan dengan masalah perkembangan sektor perindustrian di Malaysia. Contoh soalan ialah jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan sektor perindustrian di Malaysia. 12 markah. Untuk soalan ini, kehendak soalan ialah fakta, juga disebut sebagai fakta, ialah cabaran. Cabaran adalah merujuk kepada masalah ataupun isu. Oleh sebab soalan ini mengandungi 12 markah, jadi pelajar perlu sekurang-kurangnya menulis 6 isi atau fakta dan disertai dengan huraian. Contoh jawapan yang pertama ialah masalah kekurangan modal atau kredit. Masalah kekurangan modal atau kredit untuk menjalankan operasi kilang secara besar-besaran dan berdaya saing menyebabkan sebahagian besar modal untuk menjalankan sektor perindustrian adalah bergantung kepada pemodal asing. Kekurangan modal ini adalah disebabkan oleh sukar mendapat pinjaman kredit daripada bank tempatan dan keuntungan pusingan modal yang berpunca daripada kadar pulangan dan keuntungan yang rendah. Contoh jawapan yang kedua ialah kekurangan tenaga mahir. Kekurangan pekerja mahir menyebabkan sektor perkilangan tidak mampu mengeluarkan produk-produk yang lebih berkualiti dan berdaya saing, menyebabkan produk keluaran negara Malaysia di pasaran menjadi lemah. Contoh jawapan yang ketiga ialah masalah kekurangan bahan mentah. Masalah kekurangan bahan mentah adalah disebabkan oleh kekurangan bekalan bahan mentah di pasaran.
menyebabkan berlakunya peningkatan harga bahan mentah di pasaran dan seterusnya meningkatkan kos pengeluaran. Kekurangan bahan mentah menyebabkan bahan mentah tidak dapat dibekalkan dengan segera dan mengganggu operasi kilang. Contoh jawaban keempat ialah masalah harga di pasaran antara bangsa. Masalah harga di pasaran timbul disebabkan oleh produk kilang yang kurang berkualiti dan kurang berdaya saing berbanding dengan produk kilang daripada negara lain. Keadaan ini adalah disebabkan oleh penggunaan teknologi yang rendah dan bahan tidak bermutu serta reka bentuk yang tidak menarik, menyebabkan harga pasaran produk menjadi rendah. Seterusnya, contoh jawaban yang kelima ialah masalah kekurangan infrastruktur. Kekurangan pembangunan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya menyebabkan perkembangan industri terbantut. Kekurangan infrastruktur bukan sahaja menyebabkan bahan mentah sukar dibawa masuk, tetapi juga barangan yang siap sukar untuk dipasarkan ke pasaran dengan lebih cepat dan berkesan. Dan contoh jawapan yang keenam ialah masalah ketidakstabilan politik. Keadaan politik yang kucar-kacir juga akan membantutkan perkembangan perkilangan. Ini disebabkan pelabur-pelabur asing tidak akan mengambil risiko di negara yang punya politik yang tidak stabil. Begitulah tadi kita sudah membincangkan contoh jawaban berkaitan dengan masalah atau cabaran atau isu. Seterusnya, kita akan belajar kesan terhadap alam sekitar fizikal akibat aktiviti perindustrian. Kesan terhadap alam sekitar fizikal akibat aktiviti perindustrian boleh dilihat daripada kesan terhadap geomorfologi, terhadap atmosfera, terhadap hidrologi, dan juga terhadap ekologi. Oke, kesan sektor perindustrian terhadap geomorfologi yang pertama ialah menyebabkan peningkatan kadar hakisan, meningkatnya kadar lulu hawa, menyebabkan gerakan jisim dan juga menyebabkan perubahan pandang darat atau landscape. Kesan sektor perindustrian terhadap sektor bahagian atmosfera pula ialah seperti peningkatan suhu, pencemaran udara, hujan asid. Manakala kesan sektor perindustrian terhadap hidrologi ialah pencemaran air tani, larian air permukaan meningkat menyebabkan banjir. Dan manakala kesan sektor perindustrian terhadap ekologi ialah menyebabkan kemusnahan flora dan fauna, gangguan rantaian makanan, dan juga kehilangan habitat. Begitulah tadi kesan sektor perindustrian terhadap alam sekitar fizikal. Seterusnya kita akan belajar langkah-langkah bagi mengatasi kesan sektor perindustrian terhadap alam sekitar fizikal dengan menerapkan langkah-langkah yang boleh digunakan untuk mengatasi kesan daripada kemajuan sektor perindustrian. Langkah tersebut terdiri daripada langkah perundangan dan langkah bukan perundangan. Langkah perundangan terdiri daripada 3 fakta, yaitu langkah akta atau undang-undang, langkah pemantauan, dan juga langkah penguatkuasaan. Seterusnya, langkah bukan perundangan juga terdiri daripada kempen, pendidikan,
penggunaan sumber gantian atau sumber mesra alam, penggunaan teknologi hijau atau teknologi mesra alam, penanaman pokok, dan yang terakhir ialah penyediaan atau penggunaan pengangkutan awam. Mari kita lihat contoh soalan berkaitan dengan langkah. Contoh soalan ialah terangkan langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kesan aktiviti perindustrian terhadap alam sekitar fizikal. Apakah langkah-langkah tersebut? Ialah yang pertama ialah akta ataupun undang-undang. Kerajaan hendaklah menguatkuasakan Akta Alam Sekeliling 1974 untuk memastikan kawasan-kawasan perindustrian mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam akta. Ini adalah contoh fakta dan huraian bagi akta dan undang-undang. Bagi contoh fakta dan huraian untuk pemantauan adalah seperti berikut. Selain daripada itu, langkah pemantauan juga penting untuk mengatasi kesan sektor perindustrian. Jabatan Alam Sekitar hendaklah meningkatkan pemantauan ke kawasan pusat perindustrian untuk memantau aktiviti yang melanggar undang-undang seperti membuang sisa toksik ke sungai atau laut secara sewenang-wenangnya. Seterusnya ialah langkah penguatkuasaan. Jabatan Alam Sekitar hendaklah mengenakan denda dan hukuman tidak melebihi 500,000 dan 2 tahun penjara kepada kilang-kilang yang melanggar peraturan. Begitu tadi adalah contoh langkah perundangan. Seterusnya kita lihat contoh jawapan untuk langkah bukan perundangan. Sebab soalan ini adalah soalan umum, yaitu berkaitan langkah. Jadi pelajar boleh memilih daripada mana-mana langkah perundangan ataupun langkah bukan perundangan. Okey, seterusnya untuk langkah kempen. Huraiannya ialah media massa dan media sosial hendaklah memainkan peranan menyebarluaskan kempen seperti sayangi sungai kita supaya tahap kesedaran penduduk meningkat. Seterusnya ialah melalui pendidikan. Pendidikan tidak formal seperti forum dan ceramah kelestarian alam sekitar hendaklah lebih banyak dibuat untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Seterusnya ialah langkah penggunaan sumber mesra alam. Penggunaan sumber mesra alam seperti tenaga solar oleh kilang-kilang mampu mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Seterusnya langkah ketujuh ialah penggunaan teknologi mesra alam. Penggunaan teknologi mesra alam oleh kilang perindustrian seperti penggunaan catalytic converter di dalam serombong asap mampu mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Selain daripada itu, mungkin juga pelajar boleh pilih penanaman pokok. Contoh huraian untuk penanaman pokok ialah kawasan perindustrian hendaklah menanam lebih banyak pokok di persekitaran kilang untuk mengurangkan kesan pencemaran daripada sisa kilang. Dan contoh jawapan yang ke-9 ialah penggunaan dan penyediaan pengangkutan awam. Pengusaha kilang hendaklah menyediakan bas pekerja dan pekerja kilang hendaklah menggunakan pengangkutan awam yang disediakan untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Jadi pelajar-pelajar, soalan ini mengandungi 12 markah. Dan cikgu menyertakan 9 contoh jawapan di sini, tapi untuk soalan ini sebaik-baiknya pelajar hanya mengambil sekurang-kurangnya 6 isi sahaja, 6 fakta sahaja. Kalau mau 7 fakta pun boleh, tapi jangan sampai lebih sebab kamu akan kehilangan banyak masa di situ. Jadi cikgu cadangkan, ambillah 6 hingga 7 isi sahaja atau fakta dan huraikan sebaik-baiknya. Okey, cikgu nasihatkan sekali lagi kepada pelajar untuk soalan
soalan langkah secara umum, ada baiknya pelajar ambil satu fakta daripada langkah perundangan, satu fakta sahaja, dan satu kamu akan pilih sama ada kempen atau pendidikan, pilih mana satu, dan jawapan yang lain adalah lebih bagus kalau pelajar pilih daripada langkah kestrukturan. Oke, itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.